Anda sedang menyaksikan TV Minda Profesor Negara. Petang ini kami bawakan kepada anda siri Bicara Anak Muda dengan tajuk Masa Depan Malaysia, ke mana kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Encik Ros, Presiden dan juga CEO Majlis Profesor Negara. Yang saya kasihi tetamu kehormat kita pada petang ini, iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Haji Ahmad Dazuki. Selamat datang, Tok. Dan yang keduanya, yang berhormat Syed Saddiq. Selamat datang, YB. Assalamualaikum. Dan rancangan ini kita bahagikan kepada dua bahagian. Pada bahagian pertama, kita akan mendengar ucapan halu-haluan daripada Yang Berbahagia Profesor Datuk Radwan yang mewakili Majlis Profesor Negara. Kemudian kita akan terus pergi kepada sesi soal jawab. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Encik Ros untuk menyampaikan kata-kata luas. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang ya. Yang saya hormati rakan saya ya, Dr. Datuk Ashraf Wajdi ya. Dan juga kita ada yang berhormat Syed Saddiq ya, Ahli Parlimen MUA. Saya percaya ya, kita juga diikuti oleh ramai pendengar dan penonton ya, yang mengikuti program kita. Dan seterusnya saudara-saudari yang saya hormati sekalian ya. Pertama sekali bagi pihak Majlis Profesor Negara, saya menzahirkan rasa gembira, rasa teruja kerana dapat sekali lagi ya, meneruskan program wacana kita. Sebenarnya kita ada beberapa segmen wacana. Ya, kita telah mulakan dengan menampilkan tokoh-tokoh yang sangat lama dalam dunia politik ya, yang bercerita mengenai masa depan negara. Dan untuk masa depan negara tidak lengkap kalau kita tidak juga memanggil ya, yang saya sifatkan sebagai pemimpin masa depan. Ya, kita bawakan Datuk Dr. Ashraf, kita bawakan yang berhormat Datuk yang berhormat Saddiq ya, untuk membincangkan dan berkongsi aspirasi, berkongsi pandangan mereka mengenai politik negara. Dan seperti yang kita sedia maklum, senario politik kita ya, landscape kita sudah sangat berbeza. Ya, berbeza dalam pelbagai dimensi. Dan kalau kita nak bercerita mengenai masa depan politik, ya, saya percaya kita juga perlu menelusuri mengenai perkembangan parti-parti politik dalam negara. Ya, yang kita ketahui ya, sekarang ini ya, ramai orang kata dah terlalu banyak parti politik. Tapi dalam masa yang sama juga, I would like to believe, saya percaya sebagai rakyat Malaysia di bawah perlembagaan kita, siapa saja mereka berhak untuk menubuhkan parti politik dan memasuki pilihan raya dan seterusnya menawar apa yang mereka rasakan baik untuk rakyat dan juga pengundi-pengundi kawasan mereka itu. Dan cabaran yang kita hadapi sebagai sebuah negara sangat besar. Dan kalau saya lihat ya, dari segi isu pandemik satu hal. Tapi dalam masa yang sama, kalau suka tak suka, sebenarnya kita sedikit terjebak dalam kedudukan politik yang saya rasa rakyat tidak selesa. Ya, jadi ya, kita nak mendengar ya, apakah jalan penyelesaian terbaik untuk kita mara ke depan, dan akhirnya ya, kita tidak lari daripada tumpuan kita untuk sekali lagi ya, asas kepada penubuhan politik adalah untuk berkhidmat untuk rakyat. Jadi ya, kita mencari jalan bagaimana dengan senario yang sekarang yang ada, bagaimana dengan pelibatan semua ya, kita dapat ya, menentukan negara terus mara ke depan, maju, berkembang dan seterusnya ya, menjaga kepentingan rakyat. Itu hasrat kita. Itu sebab Majlis Profesor Negara ya, dengan
maksud itu menampilkan tokoh-tokoh politik yang ada untuk kita sama-sama bincang. Dan pandangan-pandangan mereka kita akan kumpulkan dan kita akan jadikan satu input kepada, kalau perlu kepada pihak kerajaan yang membuat dasar dan sebagainya, supaya negara kita benar-benar berada pada landasan yang betul. Jadi tanpa berlengah masa, Dr. Asri, kita persilakan untuk meneruskan program ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Datuk. Jadi nampaknya dalam musim PKP, musim darurat ni, kita reset, kita berdialog, kita berbincang, sebab kita tahu kita berdepan dengan masalah yang kita tidak pernah alami sebelum ini. Dan kita sepatutnya melupakan politik buat seketika dan fikirkan apa yang terbaik untuk negara kita. Dan dua tokoh yang kita tampilkan pada hari ini, terlebih dahulu kita ucapkan banyak terima kasih kerana sudi dan dapat meluangkan masa. Dua tokoh anak muda ini mungkin bakal menjadi Perdana Menteri ke-12 atau ke-13. Sebab dalam politik ini semuanya boleh berlaku, tidak mustahil. Kita doakan mereka berjaya. Apa yang perlu ada ialah jika rakyat fikir mereka ni mempunyai ciri-ciri yang boleh mencipta masa depan yang terjamin, saya tidak keterlaluan untuk mengatakan masa depan politik mereka juga agak cerah. Bila menyebut mengenai masa depan dan pemimpin muda, persoalan di hadapan kita ialah cerahkah masa hadapan cucu cicit kita di tangan mereka ni. Inilah premis perbincangan kita pada hari ini. Jadi saksikan rancangan ini sehingga akhir kerana TV Minda Profesion Negara menghidangkan kepada anda buah bicara bukan konvensional. Ia adalah wacana ilmu yang menyuluh pemikiran kita, insyaAllah. Jadi untuk bahagian kedua, saya akan terus masuk pada Q&A. Soalan pertama saya tujukan kepada YB yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi lah, Ketua Muda UMNO. Datuk lah. Ya, kita tahu doktor sebelum ini seorang berlatar belakang akademik kan. Dan sebelum jadi KP ni agak terbuka, matang dan menulis, menggunakan fakta dan sebagainya kan. Tapi kita nampak sejak menjadi KP UMNO ni dia dibayangi oleh presiden dan former presiden. Itu kita betul atau tidak tu kita tanya yang bagi Datuk. Kenapa tak boleh go beyond what president say? Sebab masyarakat melihat sekarang ni UMNO terpecah kepada dua, iaitu kluster mahkamah dan kluster kabinet. Dan kalau kita tanya, kenapa atau siapa yang mewujudkan kerajaan ini? Kerajaan PN ini tidak lain tidak bukan diwujudkan oleh UMNO. Akhir-akhir ni ada di dalam UMNO sendiri yang cuba bertindak selaku pembangkang dengan meletak jawatan dan sebagainya. Dan sebagai ketua muda, masyarakat tertanya-tanya mana perginya Dr. Ashraf yang dulu, yang terlatih dengan dunia akademik, yang sentiasa bercakap mengenai fakta dan kebenaran. Silakan yang bagi Datuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Majlis Profesor Negara, Prof. Datuk Ridwan dan juga Dr. Asri atas jemputan. Saya ucapkan juga salam persahabatan saya, ukhuwah kepada sahabat saya, saudara yang berhormat Tuan Syed Saddiq dan seluruh warga yang menonton. Pertama sekali persoalan yang nakal, tetapi saya kira penting untuk kita sama-sama kupas persepsi yang dibangkitkan tadi. Saya ingin menekankan bahawa dalam konteks pergerakan pemuda UMNO Malaysia, kita mengambil pendekatan daripada awal lagi sebagai pengimbang dan juga ataupun disebut sebagai check and balance kepada kerajaan hari ini. Kita tahu bahawa kerajaan hari ini lahir pun atas situasi yang perkara yang tidak pernah tergambar di dalam pemikiran kita apabila 24 hari bulan Februari bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir meletakkan jawatan sehingga meruntuhkan seluruh kerajaan
kabinet terbubar yang secara ringkasnya memerlukan kerajaan baru dibentuk. Kalau ingat lagi, Pemuda UMNO antara yang lantang. Saya dalam dua ucapan dasar menyatakan pendirian kami bahawa kita dalam apa juga keadaan kita lebih suka untuk kita tidak akan menubuhkan kerajaan melalui pintu belakang, tetapi kita serahkan mandat kepada rakyat. Tetapi seperti mana saya katakan tadi, kita tidak jangkakan takdir Allah menentukan bahawa kerajaan PH yang tidak sampai 22 bulan runtuh akibat daripada perletakan jawatan ataupun Perdana Menteri meletakkan jawatan yang menyebabkan seluruh kabinet terbubar. Ini memerlukan kita membentuk dan membina sebuah kerajaan baru dengan gabungan yang baru. Walaupun hakikatnya 22 bulan Barisan Nasional UMNO khususnya kita membentuk kerjasama dengan PAS sehingga termeterainya Piagam Muafakat Nasional, tetapi apabila keadaan pada waktu itu mendesak untuk kita memikirkan soal kepentingan negara dan rakyat daripada terus berpolemik, kalau ingat lagi seminggu itu menyebabkan keadaan negara yang begitu kucak-kacir dan berlakunya capital flood ataupun pengeluaran pelaburan yang besar-besaran kerana ketidaktentuan dalam pasaran dan akibat daripada ketidakstabilan politik. Pada waktu itu kita terpaksa membuat keputusan walaupun peringkat awal kesepakatan adik-adik parlimen menyatakan kita hanya satu saja. Kita lebih baik kita memberikan mandat kepada rakyat untuk menentukan kerajaan yang benar-benar datang daripada rakyat akibat daripada keruntuhan kerajaan PH. Tetapi kita pun tahu keadaan waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri walaupun daripada parti yang minoriti, tetapi atas semangat bahawa yang pentingnya kita masuk dalam kerajaan untuk memastikan negara dapat ditadbir berterusan demi untuk memastikan juga rakyat tidak akan terkesan dengan isu-isu yang semakin hangat pada waktu itu, terutamanya pandemik COVID mulai meningkat naik, keadaan ekonomi kita makin teruk, dan itu jugalah antara pengorbanan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional sebagai parti yang terbesar dalam konteks waktu itu untuk mengangkat Perdana Menteri daripada parti minoriti. Cuma apabila kita berada dalam kerajaan sudah tentulah suasananya berbeza. Dan bagi pemuda, sebab itu bagi saya sendiri, saya mengambil pendekatan dan pendirian untuk tidak menerima apa juga jawatan ataupun tawaran untuk memegang apa juga JLC dan sebagainya, kerana bagi saya penting dalam tempoh yang ada sebagai mewakili suara anak muda dan suara rakyat. Pergerakan Pemuda UMNO mesti sentiasa memainkan peranan sebagai kumpulan pengimbang, terutamanya apabila isu-isu yang membabitkan kepentingan rakyat. Itu perlu disuarakan kerana sudah Dr. Ashraf, pendek saja. Di antara dua kluster ni, kita akui dua kluster ni wujud ya. Pemuda berada di mana? Kluster mahkamah atau kluster kabinet? Kita tidak berada di mana-mana kluster, tetapi Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kita membuat ketetapan kita sentiasa memastikan institusi parti tidak boleh berpecah dan dilihat berpecah. Baik, jelas ya. Kita berhenti situ dulu. Saya nak pindah kepada YB Said. YB seorang anak muda dikenali cukup berbakat, pendebat yang bukan calang-calang. Talent scout UMNO nampak YB pada peringkat awal di Johor, dan kita lihat YB akhirnya menjadi menteri, dan antara keputusan penting dibuat oleh YB selaku menteri ialah membuang BTN, membuang PLKN. Kalau kita tengok negara lain seperti Singapura, seperti Korea, seperti Israel yang ada homogeneous society, bukan heterogeneous macam kita,
Dia bukan saja PLKN tetapi ada compulsory services 2 tahun, 3 tahun. Persoalan ramai ditanya oleh rakyat Malaysia dalam situasi kita ni tidak ada platform untuk integrasi di mana PLKN merupakan salah satu tapak yang penting. Tetapi sebaliknya YB tamatkan dia. Persoalan yang rakyat ingin tahu ialah YB nak jadikan Malaysia ni apa? Free market atau bagaimana? Terima kasih Doktor. Saya perlu bahagikan kepada dua, BTN dengan PLKN. BTN tidak sama sekali dihapuskan dan begitu saja, cuma ia ditukarkan fungsinya dan kita menubuhkan MFLS, Malaysia Future Leader School atau Sekolah Kepimpinan Masa Hadapan. Semua camp-camp dia masih beroperasi dan masih disalurkan dana, cuma tujuannya berlainan, tidak lagi untuk adakan indoktrinasi di antara penjawat awam ataupun di kalangan cikgu-cikgu atau pelajar-pelajar universiti, tetapi kita ada 3 tier proses di mana mereka perlu berlomba-lomba untuk masuk ke dalam proses pengkaderan di kalangan anak muda bawah 18 tahun, di kalangan umur 16 ke 18 tahun, dan jika mereka berjaya masuk ke fasa ketiga, mereka turut akan dihantar ke luar negara dan kosnya, penjimbatannya sangat besar sekali. Kerana akhirnya kita akan dapat melatih dalam 35,000 orang setiap tahun dan akan melalui fasa ketiga 200, the best and the smartest. Dan saya ingat dalam kita merangka BTN yang baru ini, saya tidak lakukan berseorangan. Kita jemput dalam mesyuarat yang melibatkan semua menteri-menteri besar. Saya rasa mungkin sahabat-sahabat di sebelah sana di kursi pembakar pun tahu menteri besar lawat camp-camp tersebut untuk lihat program-program, mereka berikan ceramah, mereka berikan kata-kata motivasi. Kerana saya nak pastikan tidak ada unsur politik dalam kita membangunkan MFLS ini. Sebab itu daripada perancangan dan pelaksanaan dilakukan bersama. Saya ingat exco belia sukan kerajaan negeri kerap turun ke satu persatu camp untuk berjumpa dengan anak-anak muda ini. MB Kelantan, MB Terengganu, saya berhutang budi kepada mereka, banyak bantu dalam proses ini. Dan itu adalah jalan ke hadapan yang kita ingin membawa dalam kita mengkadir anak-anak muda di Malaysia tanpa mengikut fahaman politik ataupun parti politik. Yang lebih sensitif adalah berkenaan dengan PLKN. Ya, PLKN saya ingat sebelum ini diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Ya, dan peruntukan tahunannya dalam 650 juta ringgit, paling rendah pun dalam 300 ke 400 juta ringgit setahun. Untuk tunjukkan betapa besarnya peruntukannya, peruntukan Kementerian Belia Sukan untuk semua program, ya, daripada MSN, ASN, semua program sukan dan program-program belia, totalnya dalam 800 juta saja. Itu termasuk dalam kos menggajikan ribuan pekerja di seluruh Malaysia. Tetapi kosnya dalam 800 juta. Tetapi untuk menggerakkan satu program saja PLKN, kosnya boleh mencecah 650 juta. Saya ingat ada keputusan untuk gerakkan PLKN untuk letakkan di bawah KBS. Tetapi apabila diletakkan di bawah KBS, peruntukannya diberikan kosong. So daripada 650 juta, dia letakkan bawah Kementerian Belia dan Sukan dan peruntukannya kosong. Apabila kosong dan peruntukan untuk PLKN saja memakan 80% peruntukan total Kementerian Belia dan Sukan, itu agak sukar untuk kita peruntukkan. Sebab itu jalan ke hadapan dua perkara. Pertama, kita ada buat proses untuk kita menyerap semula pekerja-pekerja yang terlibat, ada dalam 2,000, untuk kita cari jalan untuk serapkan ke dalam JPA dan institusi-institusi awam yang lain. Dan yang kedua adalah juga untuk memastikan bahawa kita memanfaatkan camp-camp BTN. Saya beri contoh lah. Apabila kita ada auditing yang dilakukan bagi PLKN yang kosnya 650 juta ringgit, daripada atas sampai bawah pengagihan kontraknya dilakukan melalui proses direct nego ataupun tender terus. Sebab tu kosnya sangat tinggi. Sampai ke satu tahap, kita lihat laporan audit itu, kos untuk melatih seorang warga PLKN atau pelatih di PLKN yang memakan masa 2 ke 3 bulan, kalau kita ambil dana untuk melatih seorang warga PLKN 2 ke 3 bulan itu, kita boleh mensubsidikan pendidikan percuma di peringkat IPTA bagi salah seorang mahasiswa. Itu jumlahnya itu sangat besar sekali. Kenapa? Kerana kosnya sangat tinggi. Sebab itu apabila kita menggunakan, memanfaatkan, sebab kerajaan ada banyak camp-campnya tersendiri, BTN, kita ada 22.
Dan saya ingat bila saya masuk, kebanyakan kem-kem ini tidak terurus atau tidak dinaik taraf, terbiar begitu saja kerana tidak dimanfaatkan sepenuhnya, dan kita cepat-cepat naik taraf dan fokus kerana ini adalah institusi kerajaan yang boleh dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya ingat kalau daripada segi kos itu dapat diturunkan, dan itu memang ada dalam proses perundingan, kita boleh pertimbangkan semula. Tetapi untuk membelanjakan 650 juta ringgit setahun yang memakan 80% daripada perbelanjaan Kementerian Belia dan Sukan, yang sedikit kos soalan. melatih seorang pelatih sama dengan mensubsidikan seorang pelajar di IPTA, itu perlu diperhalusi. Kalau matlamat asalnya PLKN itu untuk mewujudkan perkara yang paling penting bagi negara kita, iaitu integrasi di kalangan golongan muda, bukankah isu kos ni boleh diatasi, ditrim dan sebagainya, bukan terus dihapuskan begitu? Pendek saja, YB. Betul. Sebab itu kita tubuhkan MFLS daripada 650 juta, kita hanya membelanjakan dalam 50 ke 60 juta ringgit setahun. Itu pertama. Kedua, saya rasa kalau ada kolaborasi lebih rapat di peringkat universiti, TVET, IPTS, di mana peruntukan boleh diberikan di universiti-universiti masing-masing yang boleh dijadikan hub penyatuan, dan kepada murid-murid tingkatan 6, kerana ada juga yang tidak menyertai universiti, fokuskan dana di sana. Institusi dah ada, cuma adakah lebih banyak program perpaduan di peringkat tingkatan 6 yang digerakkan oleh cikgu-cikgu dan pensyarah. Saya rasa itu boleh dijadikan lagi satu jalan untuk kita capai integrasi nasional sambil tidak menggunakan dana yang mencecah 600 juta ringgit. Baik, sebelum saya pindah ke soalan kedua, Datuk ada nak tanya pasal politik semasa? Terima kasih. Saya terpaksa pergi selepas ini sebab ada mesyuarat lain. Cumanya saya terbayang apabila berdepan dengan pemimpin muda ni, saya juga terbayang kepada beberapa pemimpin muda, Emmanuel Macron for example di France, dan kita ada Senator Marin di Social Democrat di Finland, dan kita ada juga Jacinta Ardern dan ramai lagi pemimpin-pemimpin muda dunia yang menjadi presiden, yang menjadi prime minister at a very young age. Agaknya apa yang kita anggap sebagai penghalang, the glass ceiling, or if they may exist, apa dia yang sebenarnya yang menghalang untuk Malaysia juga mempunyai pemimpin muda yang boleh pergi ke depan lagi. Setakat ini sehingga saya nampak kalau pergerakan politik kepartian YB Saddiq daripada mengikut Parti Bersatu, kemudian ada peluang untuk mengikut Sama Ada Berjuang atau kekal bersatu, tapi memilih untuk mewujudkan sebuah parti atau menubuhkan sebuah parti baru, parti muda, yang saya rasa ini juga kalau saya bacalah sangat berkait dengan perkembangan politik negara bila kita ada pindaan perlembagaan perkara 11/119 yang menurunkan umur 21 ke 18, dan itu saja membawa lebih kurang 6 ke 7 juta pengundi baru. So what's your take on this? Apa yang dianggap sebagai mungkin ada glass ceiling ataupun ada sekatan-sekatan atau apa saja yang rasanya menghalang orang muda untuk ke depan? Sebab bagi kita nak juga melihat pemimpin muda ini ke depan, dan kalau negara lain sampai menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri, kalaupun tidak ke situ, tapi a senior position yang juga boleh disandarkan kepada golongan muda. So kedua-duanya mungkin boleh menjawab, mungkin bukan persoalan, tapi kedudukan itu. Silakan. Silakan Datuk dulu. Saya setuju, cuma mungkin ini banyak terkait dengan dua faktor. Pertama, faktor persekitaran dalam konteks landscape dan juga demografi negara kita sendiri, yang mana kita boleh lihat berbanding dengan negara-negara lain, proses pematangan generasi itu dia tidak seperti mana berlaku di banyak negara-negara lain. Ini satu dimensi. Satu lagi dimensi adalah dimensi parti-parti politik itu sendiri.
dia tidak kira UMNO ataupun parti-parti lain. Saya tidak mahu untuk pergi kepada parti-parti lain kerana mungkin saya tidak selayaknya untuk membuat telahan ataupun andaian. Tetapi kalau dalam konteks parti seperti mana UMNO yang merupakan parti tertua dalam konteks negara kita, memang bukan mudah apabila sebuah parti yang mempunyai satu struktur yang lama dan sistem yang daripada cawangan yang begitu melebar. Satu cawangan seperti di bahagian saya Pasir Putih sehingga 224 cawangan, itu belum lagi dikira bagaimana kita nak menaiki hierarki. Kalau daripada cawangan nak pergi kepada bahagian, daripada sayap nak pergi kepada bahagian, daripada bahagian pula nak pergi kepada peringkat pusat. Dia melalui proses yang panjang. Dan ini sedikit sebanyak menghalang ataupun menjadi suatu euforia di kalangan anak muda dari segi pemikiran dan juga dari segi persepsi. Bagaimanakah aku boleh sampai ke tahap itu? Dan apakah boleh sampai dengan kadar yang begitu pantas? Apakah ruang itu akan dibuka? Sebab itu sebelum-sebelum ini pun banyak isu yang berkait dengan soal nak masuk sebagai ahli pun kadang-kadang 3-4 kali borang, isi borang pun tak sampai-sampai lagi. Ini perkara-perkara yang memang parti khususnya UMNO mengambil serius berkenaan dengan perkara ini, dan sebab itulah di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sendiri pun kita mengambil pendekatan untuk turun ke bawah, mengakar dan masuk ke setiap kumpulan sasar, baik di universiti, di politeknik, di kampung-kampung yang mendekati anak muda daripada latar yang pelbagai. Kerana seperti mana UMNO, kita memanfaatkan 22,340 cawangan ini untuk kita menghidupkan dan mendekatkan anak-anak muda. Cuma persoalannya, apakah ruang anak muda dalam konteks untuk contohnya ditonjolkan sebagai calon-calon dalam pilihan raya. Saya bagi contoh dalam konteks kami di Peringkat Pemuda, di pengalaman di PRN Sabah baru-baru ni. Bukan mudah untuk kita nak memperjuangkan supaya calon-calon muda, tak kiralah daripada pemuda ke puteri ke, untuk ditonjolkan. Dan bila ditonjolkan pula, bukan mudah juga untuk nak menang dalam konteks landscape dan demografi luar ini yang saya katakan tadi. Dua faktor ni main keperanan. Dalaman parti dan juga luaran yang akan menentukan sama ada apakah penonjolan calon-calon muda ini akan mudah diterima. Di Sabah umpamanya, kita dapat lihat calon-calon muda tak ramai juga yang menang, dan akhirnya landscape politik contohnya dalam konteks di Sabah baru-baru ini, dia masih lagi melihat siapakah yang menjadi tempat yang boleh dianggap sebagai orang yang ada nama, keluarga yang ternama, yang boleh menjadi tempat mereka berteduh di bawah pohon yang rindang ataupun batang yang untuk masalah struktur. Saya rasa jelas penerangan itu diberikan. Dr. Sri, sebelum YB saya jawab, saya rasa to certain extent saya anggap sebagai profesional yang tidak memiliki sebarang parti. Tapi kalau saya bayangkan tiba-tiba saya nak masuk politik, saya rasa peluang saya sangat tipis untuk masuk dan menjadi calon kepada mana-mana parti politik. Sebab seperti yang Dr. Datuk Ashraf bayangkan tadi, struktur parti itu sendiri yang menjadi pengekang kepada kemasukan orang-orang yang di luar pada parti. So you have to wait for your turn, you have to go through the process, dan sehingga kan saya nampak peluang walaupun dah berapa lama pun ini bukan cerita anak muda. Seorang profesional yang telah menghabiskan kejayaan pun menghadapi peluang yang sangat tipis untuk masuk dan mungkin bertanding dalam pilihan raya. So YB Syed Saddiq, what's your take on this? Ada 3 perkara. Pertama sekali, saya rasa penerimaan rakyat kepada calon muda itu sangat baik. Cuma seperti apa yang doktor katakan tadi, kita ada sistem Westminster dan parti yang akan memilih, dan untuk calon anak muda di ketengah
diketengahkan agak sukar. Cuma saya berbeza pendapat, saya rasa penerimaan rakyat itu lebih baik kepada calon anak muda. Mungkin di Sabah, saya tidak boleh bercakap untuk UMNO, tetapi saya beri contoh bagi Warisan Plus. Banyak calon-calon muda yang baru diangkat atau yang dicalonkan di pilihan raya lepas menang dan menang bergaya lebih besar. Pada masa yang sama kita lihat calon Perikatan Nasional contohnya, Fairuz, dia bersatu Bendahari Armada, yang turut menang dan menang di kerusi marginal, menewaskan Panika Amin, figura politik besar sebelum ini. Cuma dia diletakkan di tempat yang bukan mustahil menang. Saya yakin kalau pada pilihan raya lepas Dr. Ashraf bertanding di Putrajaya kursi marginal, nanti menang juga. Dia akan menang. Cuma kalau saya faham kalau dia bukan UMNO sajalah, dia kalau parti-parti yang dah bertapak sekian lama, dah ada ahli parlimen yang dah berkuasa 2, 3, 4, 5 kali ni, agak sukar lah nak lepaskan kawasan-kawasan tu. So akhirnya individu yang baik, yang berwawasan seperti Dr. Ashraf, seperti Syaril, contohnya Syaril Hamdan, sahabat saya juga, diletakkan di salah satu kursi parlimen di Selangor, berentap yang agak sukar. Itu almost an impossible seat. So it makes it really tough. Tetapi saya agak yakin kalau di kerusi marginal, mungkin walaupun orang itu tidak menyokong parti, tetapi dia akan lihat perwatakan seorang pemimpin muda dan akhirnya akan diberikan peluang. So saya rasa penerimaan rakyat, Alhamdulillah. Kedua, saya rasa selain kita melihat faktor angkat pemimpin muda saja, saya berharap bahawa selepas ini, khususnya pada bulan Julai, kita akan mengaktifkan undi 18 dan calon 18. 2 tahun selepas kita berjaya untuk meminda perlembagaan, akan ada penambahan dalam sekitar 7.8 juta pengundi muda. Ini bermaksud bahawa gelombang muda itu sangat besar, kuat sekali, di mana ia boleh mencipta a form of political earthquake. Dan ini saya percaya akan menyebabkan setiap parti terpaksa melalui proses rejuvenasi yang tersendiri. Di mana parti akan berlomba-lomba untuk mencalonkan pemimpin muda supaya mereka diberikan tempat, dan bukan sahaja dari segi figura muda tetapi isu-isu politik muda akan lebih dekat dengan suara parti politik, kerana isu-isu muda akan sekarang jadi isu nasional. Dan yang terakhir saya nak tekankan di sini, sambil kita bicarakan soal politik disruptif atau muda ini, kadang-kadang muda ini is just a state of mind. Dia merentasi faktor umur. Saya beri contoh lah. Ni masa saya nak puji Dr. Ashraf lah. Dia change my mind in many ways. Daripada bila beberapa kali jumpa sebelum ini. Walaupun dia berumur 40 plus. But I think the politics which he brings is mid-20s, early 30s. Politik betul-betul muda. Kenapa? Politik yang berprinsip. Walaupun kita berada di kerusi yang berlainan, parti yang berlainan, tetapi saya dengar juga, sama seperti saya tak setuju dengan berlaku kat gerakan Sheraton, tadi pun dia dah katakan, he stood firm. He stood firm, dan walaupun saya tahu ada banyak tawaran jawatan, he stood firm as well. Tidak berganjak. Dan saya terakhir sekali. Sikit je. Pada masa yang sama, kalau lihat isu-isu yang banyak pemimpin politik muda tekankan, ini adalah isu-isu rakyat. Isu KWSP contohnya, pelanjutan moratorium, isu laptop, isu tablet. Sambil orang tengah ada politik atas ni, all the leaders gaduh-gaduh, kita fokus kepada isu rakyat. Jangan kita terperangkap dengan politik lain. Saya rasa kita dapat itu. Ada kaitan dengan YB tengah usahakan sekarang ni, bila sebut parti muda. Pertanyaan ramai yang ingin tahu, saya yakin ialah, andainya parti muda ni berjaya diregisterkan, koalisi mana yang akan dipilih? Dengan PH ke, dengan PN ke, ataupun bagaimana? Sejujurnya saya rasa terlalu awal untuk kita tentukan, kerana seperti doktor tahu, politik ni berubah pada bila-bila masa. Tidak pernah kita jangkakan Sheraton berlaku, ia berlaku. Sekarang ada perbincangan tentang penjajaran politik baru, no one knows. Tetapi sejujurnya bagi diri saya nak fokus pada isu-isu rakyat. Kalau nak tukar kerajaan, nak fokus tukar PM, that is not my focus. Fokus. Baik, kita faham. Jadi maksudnya sekarang muda belum buat keputusan mana-mana. Saya nak pindah kepada segmen kedua Q&A kita. Sebab sebelum ini kita telah panggil 3 tokoh veteran dalam politik, iaitu menerusi bicara negarawan, iaitu Yang Berhormat Mulia Kuli, ada Yang Bahagia Yang Berhormat Haji Adi Awang, dan terakhir ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya mungkin YB dan juga Datuk Ashraf ada melihat video itu.
Kalau tidak ada, saya akan buat ringkasan di sini. Kalau kita lihat dari segi pemikiran, sebenarnya kalaupun kita ada jarak masa yang lama, antara tahun 40-an, 50-an sehingga sekarang, tetapi pemikiran ketiga-tiga pemimpin itu tadi hampir sama dengan apa yang ada tahun 40-an, 50-an. Contohnya kalau kita lihat Tengku Abdul Rahman dengan anti-Britishnya tetapi menyokong kapitalis, itu dibawa oleh Kuli. Kalau kita lihat untuk mengangkat aliran rakyat dibawa oleh Ahmad Bustaman, itu ada bersamaan dengan apa yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Yang pro rakyat, social justice, yang pro against golongan maha kaya. Apa yang dibawa oleh Haji Adi sama seperti dibawa oleh golongan pemimpin terdahulu seperti Burhanuddin Helmi, yang pro ke arah Islam sebagai polisi nasional, Islam sebagai penyelamat. Dalam tempoh masa itu, kita lihat pemikiran politik Melayu tidak berubah. Sedangkan dalam sepanjang masa 60 tahun itu, masyarakat Melayu telah berubah dari masyarakat tani kepada pemimpin industri. Daripada pendekatan yang ekonomi tradisional kepada ekonomi moden. Jadi, kita nak tahu di mana anda berdua ni dalam konteks pemikiran itu tadi. Nak bawa ke mana? Di antara tiga aliran itu, atau ada aliran baru? Yang baru dalam konteks kita ialah Malaysia. Saya nak mulakan dengan website dulu. Ya. Saya rasa pertama sekali untuk kita cepat-cepat cuba letakkan label atau kotak kepada pemikiran seseorang itu agak sukar. Kerana mungkin berkenaan isu sosial dia boleh berada di haluan kanan, tetapi dalam isu ekonomi dia boleh berhaluan kiri. Realitinya kalau nak secara am, saya percaya kekuatan Malaysia adalah kebersamaan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama, dan kekitaan itu adalah kekuatan, dan itu harus dijadikan teras bagi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Demokrasi berperlembagaan yang membawa kita ke hadapan, dan pada masa yang sama daripada segi ekonomi dia perlu ada kesaksamaan. So kalau dalam bahasa Inggeris, it's not equality but it's equity. Sebab itu dalam kita bicarakan contoh soal NEP ataupun bawah Datuk Seri Najib, NEM, New Economic Model. Walaupun sudah dalam 60 tahun kita menggerakkan agenda Bumi Putra, tetapi kalau kita lihat di Sabah contohnya, dalam 25% Bumi Putra Sabah masih di bawah paras kemiskinan. Persoalan ini apa yang boleh kita lakukan daripada segi dasar to be more pragmatic ataupun pragmatis untuk kita mencari jalan penyelesaian daripada kita bicarakan daripada sudut kaum saja, tetapi tidak kaitkan sekali dengan dasar-dasar ekonomi baru yang lebih targeted untuk menyelesaikan isu-isu yang ada. So itu secara amnya lah apa saya percaya. Okay, Tasri, to make a move, ya. So, Okay, baik. Selamat berbincang. Terima kasih, Bagi Ratu. Nak tanya sikit website tadi, berkenaan dengan kesaksamaan itu. Adakah artinya kita kena membuang perkara 153 dalam perlembagaan atau bagaimana? Tidak. Sebab itu boleh jelaskan saya lagi kesaksamaan itu menghampiri konsep Malaysia berdasarkan meritokrasi, risk need base seperti yang Anwar Ibrahim sebut atau bagaimana? Kalau kita lihat agenda yang turut diangkat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, yang saya nak ingatkan lebih 90% kabinetnya kabinet Melayu, mereka juga mengangkat proses kesaksamaan itu melalui proses dasar kemakmuran bersama. Ya. Di mana kalau kita lihat contoh awal-awal bila Tun Abdul Razak menggerakkan National Economic Policy NEP, fokusnya adalah untuk membasmi kemiskinan berentasi fahaman kaum. Realitinya pada hari ini majoriti yang masih duduk di bawah paras kemiskinan di kalangan Bumi Putra, dan perlu ada inisiatif yang agak khusus dan spesifik yang jauh lebih besar untuk fokus pada golongan B40 ataupun bottom M40. Mereka yang telah pun berjaya, yang telah pun mendapat nikmat kerajaan sebagai Bumi Putra yang besar, berjaya puluhan tahun, itu boleh kurangkan bantuan, tetapi bukannya bantuan itu dihilangkan begitu saja. Fokuskan pada golongan B40. Itu saya rasa jalan ke depan yang lebih targeted untuk kita membantu. Tetapi perlembagaan negara tidak ada kompromi. 153, 160, kerana akhirnya saya rasa ia tidak bertentangan dengan proses untuk kita mengkongsikan kekayaan di antara rakyat Malaysia. Kalau tanya orang kaya, orang Cina pun lihat ada orang Melayu miskin,
dia tahu adalah bertanggungjawab kita bersama untuk membantu. Vice versa juga. Orang Melayu kaya, nampak orang Cina miskin, dia tahu adalah tanggungjawab kita untuk membantu juga. Baik, jelas. Kalau itu saya boleh rumuskan, ada bersamaan dengan apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada benda baru yang cuba YB bawa. Saya persilakan yang bagi Datuk. Pertama sekali kita kena memahami bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang unik. Dia adalah negara yang majmuk, berbilang agama dan bangsa. Apa yang menjadi asas kepada kekuatan negara bangsa, mana-mana negara di dunia, mau tak mau kita harus ingat bahawa kita kalau nak bergerak ke hadapan, perkara pokok yang harus kita pastikan kukuh adalah dari segi aspek politik negara tersebut. Kestabilan politik akan membawa kesan kepada perkara-perkara lain. Soal perdagangan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam konteks ini, kita kena memahami dulu apa sebenarnya karakter negara bangsa dalam konteks Malaysia. Malaysia ini sebenarnya sudah pun diletakkan pasak-pasaknya oleh generasi terdahulu, generasi awal. Perlembagaan itu sebagai satu dokumen yang memasakkan perkara-perkara akar ini. Yang kita tak perlu goncangkan akar-akar ini. Apa dia contohnya? Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi tidak bermakna agama-agama lain tidak dibenarkan untuk diamalkan secara bebas. Kerana perkara tiga itu selalunya dibaca separuh saja. Untuk menggambarkan seolah-olah negara ini terlalu rigid kepada hanya satu agama. Tidak. Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Itu perkara ketiga yang menjadi pasar. Begitu juga dengan soal keistimewaan yang dikatakan bangsa Bumi Putera Melayu. Itu tidak sesekali memberikan mesej bahawa bangsa-bangsa lain harus dipinggirkan. Sebab itu kalau kita melihat, tadi pun Syed Saddiq sebutkan, bagaimanakah Tun Razak memulakan satu gerakan membina negara bangsa hasil daripada kita mewarisi negara yang terjajah, yang terheret dengan ideologi pecah dan perintah yang akhirnya kita ni ditentukan status ekonominya berasaskan kaum, bukannya sifat kesaksamaan, equitability yang kita bincangkan ataupun tadi disebutkan. Sebab itulah dalam konteks ini, pasak ini kita kena faham dan kita kena, keunikan ini kita harus teruskan. Cuma baik, Datuk, kita jelas berkenaan dengan institusi itu. Cumanya apakah ideologi yang nak dikatakan sebagai teras yang membentuk negara ini? Apakah kita nak menggunakan ideologi liberal ataupun kapitalisme ataupun apa? Bagi saya kita tak perlu terikut-ikut ataupun tak perlu mengikat diri kita dengan satu-satu ideologi tertentu. Saya setuju dengan Syed Saddiq, generasi muda, generasi baru dia berbeza. Generasi baru hari ini dia tidak pernah terikat dengan ideologi. Dan kita Datuk, let me stop you there. Keluar daripada ideologi. Kalau kita tidak terikat dengan ideologi, persoalannya how about the distributive politik? Politik pengagihan yang saya sebut tadi. Betul, sebab itulah adakah Datuk pro need base ataupun pro race base? Bagi saya, daripada saya dilatih dalam konteks ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, dia tidak meletakkan soal need base semata-mata ataupun race base. Jauh sekali race base. Sebab itulah dia antara dua ekstrim. Satu ekstrim yang yang dikatakan semuanya harus diberikan kepada mutlak kepada pasaran. Dan satu lagi perlunya ada pengongkongan oleh pihak penguasa dalam konteks sosialisme. Tetapi Islam itu kalau kita faham, dia bukan rigid. Dia bukannya dogmatik, tetapi dia menyantuni kepelbagaian. Sebab itulah bila kita menyatakan dalam konteks Malaysia, kita harus address isu ini. Sebab itu bila kita bercakap soal dasar ekonomi baru, saya selalu memberikan definisi dasar ekonomi baru itu sebagai sesuatu yang amat dekat dengan aspirasi Islam. Kerana apabila Tun Razak mengatakan soal pembasmian kemiskinan, dia tidak terhenti soal pembasmian kemiskinan itu saja, tetapi pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Begitu juga penstrukturan balik semula masyarakat kita yang terpisah-pisah kepada pelbagai kelompok dan ekonomi. Jadi ini yang bagi saya dalam kita nak move forward, kita perlu faham bahawa bagaimana kita nak memastikan
rakyat kita yang berbilang kaum ini harus kita pastikan kek ekonomi itu dapat diagihkan secara saksama, bukan semestinya sama rata, tetapi pada masa yang sama kita jangan sesekali berlaku sebarang bentuk pendiskriminasian yang hingga menzalimi mana-mana kaum, kerana Malaysia semua orang. Saya lihat idea yang bagi Datuk tu hampir dekat dengan wawasan kemakmuran bersama seperti YB Said sebutkan tadi, iaitu ada unsur Islam di dalam sistem kapitalis yang berjalan ini. Okey, soalan seterusnya ialah, ini kita nak beralih sikit kepada segmen kedua. Kita lihat perjalanan masyarakat kita sejak 60 tahun dulu berjaya membawa keluar masyarakat daripada mundur kepada membangun, kepada petani, kepada industri. Tetapi apabila pembangunan ekonomi kita tinggi, kita lihat nilai kita merudum. Nilai-nilai kehidupan kita yang sehingga kini menyebabkan kita dikenali sebagai negara yang amat korup di dunia ni. Berbeza dengan sepatutnya kita lahirkan bila kita makin bangun, kita dikenali dengan masyarakat yang ada integriti. Jadi pada anda, dasar pembangunan yang bagaimana, aspek governance yang bagaimana yang dapat kita wujudkan untuk kita bebas daripada rasuah ni? Silakan bagi Datuk dulu. Bagi saya isu soal integriti, negara yang berintegriti, negara yang berakhlak, negara yang bebas daripada korupsi, ini adalah perkara yang paling asas. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan perkara ini, kita jangan mendambakan sebuah negara yang akan boleh berkembang maju. Segala kemajuan akan terencat sekiranya kita tidak membenteras isu-isu yang berkaitan dengan integriti, penyalahgunaan kuasa, rasuah sampai ke akar umbi. Kita boleh lihat sebagai contoh Indonesia satu ketika negara itu dikenali sebagai negara yang begitu parah korupsinya berbanding dengan Malaysia. Tetapi kenapa hari ini pelabur-pelabur berpindah daripada negara kita dan ramai yang berhijrah ke Indonesia? Kita tengok apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, yang pada peringkat awal kita ingat akan membobrokkan dan meruntuhkan kestabilan negara, kerana ramai ada sebahagian rakyat yang sampai keluar ke jalanan memberontak apabila Jokowi cuba untuk meminda, bukan cuba, memang dia sudah meminda undang-undang, memperkenalkan undang-undang yang begitu keras menentang korupsi dan juga menyelaras 70 undang-undang yang menjadi penghalang kepada kemajuan kerana berlakunya birokrasi yang teruk bagi membolehkan landscape pasaran itu terbuka dan menjadi investor friendly. Dan dapat kita lihat apabila nilai korupsi itu dapat dikurangkan dengan begitu drastik sekali, dan gambaran kepada dunia dan pelabur-pelabur bahawa suasana birokrasi dan juga tadbir urus itu sudah berubah. Confidence dengan trust, ini perkara paling pokok di dalam mana-mana prinsip perdagangan antarabangsa maupun pelaburan. Trust and confidence are the most important ingredient ataupun komponen yang paling penting untuk menatijahkan suatu fenomena kebanjiran pelabur-pelabur ataupun perdagangan dan keyakinan orang untuk melabur di dalam sesebuah negara. Sebab itulah, mau tidak mahu, agenda untuk kita membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa, dan agenda untuk kita memastikan tadbir urus ini dapat kita letakkan pada tahap yang lebih tinggi nilainya. Ini adalah agenda bersama. Dia harus merentasi politik, dan dia bukan hanya korupsi ini. Kena ingat, ramai yang kadang-kadang letak dalam persepsi orang politik ni korup. Tidak. Saya rasa Syed Saddiq sudah YB Saddiq dah ada pengalaman 22 bulan dalam pentadbir kerajaan. Kita faham. Korupsi berlaku in both side. Tetapi persoalannya kalau Datuk diberi kuasa, andai kata Datuk diberi kuasa, apakah satu undang-undang yang Datuk akan pindah untuk pastikan kita dapat kurangi rasuah? Adakah telah sampai tahapnya kita pergi kepada menghukum tembak seperti di China? Dr. Asri, bagi saya satu undang-undang saya nak tahu. Bukan masalah isunya bukan undang-undang, isunya penguatkuasaan, isunya kesedaran. Kita kena tanamkan kesedaran
sampai ke peringkat Kesedaran bawah. ni kita dah lama tanam tu. Tak juga, kadang-kadang kita tidak menanam seperti mana kita tanam kepada anak-anak kita, contohnya orang Melayu Islam. Makan babi itu najis. Tetapi berapa ramai yang tertanam di dalam perkiraan dia, menerima suapan ini adalah suatu yang dosa dia bahkan najis dia lebih besar daripada makan babi, contohnya. Sebab yang menerima suapan ni tu bukannya orang kecil-kecil, orang besar-besar. Dan bila dibawa ke mahkamah, dia kata saya tak tahu, saya lupa. Akhirnya orang-orang yang ini seperti ini terlepas. Rakyat yang kecil-kecil ni, pegawai kerajaan, muak kuasa situ sana sini, kena. Dan Itu sekarang ni SPRM, Datuk kata nak terapkan nilai tadi. SPRM telah mengarahkan KPT, telah minta KPT membuat kurikulum untuk mengajar kursus integriti di universiti. Apakah Datuk ingat kita di universiti ni, pelajar-pelajar kita dari dulu hingga sekarang, tak pernah mengaji ke, tak pernah belajar ke pasal integriti ni? Adakah ini cara untuk mengatasi korupsi di Malaysia? Itu Buat saya kursus dia. Dr. Asri, saya tidak kata itu satu-satunya cara. Saya kata banyak perkara yang kita That's harus why saya tanya satu tadi. Saya tanya satu, Datuk nak buat. Datuk kata kita ajar kursus. kata kesedaran satu. Penguatkuasaan undang-undang tanpa memilih bulu dan memilih kasih. Undang-undang kita ada. Kan? Kita naikkan taraf daripada hanya sebuah badan pencegahan rasuah kepada Suruhanjaya pencegahan rasuah. Tetapi kalaupun ada undang-undang ketat sekalipun, kalau di dalam diri tidak tertanam soal ittaqullah, takut kepada Allah, tidak tertanam diri kebencian kepada rasuah ataupun penguatkuasaan seperti mana Dr. Tasri kata tadi, orang yang kecil menerima suapan RM50 di jalanan dihukum penjara, tetapi orang yang merasuah dan juga menerima rasuah ratusan juta berbilion terlepas. Ini perkara yang akhirnya berlakunya ketidakadilan di dalam konteks negara yang perlu kita ambil tindakan secara menyeluruh. Saya tak mengatakan satu cara saja boleh menyelesaikan. One size does not Saya fits all. tahu banyak cara Datuk. Saya hanya tanya satu cara jika Datuk beri peluang. Tapi okey, kita dah jelas tentang asal Datuk itu. Saya pindah pada YB side. Ya. Okey. Ya. Saya rasa jalan terbaik adalah untuk kita memperkasakan institusi seimbang, kerana dengan pemerkasaan institusi seimbang ini akan merentasi fahaman politik, penjawat awam, dunia korporat, dan ia tidak mengikut siapa yang jadi Perdana Menteri atau siapa parti yang akan mentadbir, tetapi akan berterusan puluhan tahun daripada sekarang. Apa saya maksud saya nak pergi sangat detail sebab saya rasa ada perkara baik yang Kerajaan Pakatan Harapan buat, tetapi banyak lagi perkara yang kita tidak berjaya lakukan. Perkara baik kita berjaya lakukan. Semua those in power kena isytihar aset. Pada masa yang sama 95% tender-tender besar kecil dilakukan secara tender terbuka. Pada masa yang sama menteri dan juga pegawai menteri tidak boleh melibatkan diri dalam jawatan kuasa tender. Ini beberapa perkara baik yang telah pun kita lakukan. Sebab itu kalau kita lihat indeks rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International Index di peringkat antarabangsa, peningkatan 20 points, lonjakan paling besar dalam sejarah Malaysia berlaku. Tapi tidak cukup. Kenapa? Apa lagi perlu kita perbaiki? Saya nak kongsikan 5. Pertama, perlu kita wujudkan Akta Pembiayaan Politik ataupun Political Funding Act. Ini perkara yang sudah perjuangkan sekian lama, sepatutnya akan dibentangkan di Parlimen pada bulan Mac 2020, tetapi malangnya ada perubahan kerajaan. Ini penting kerana kalau kita nak salahkan orang UMNO nak buat fundraising, tetapi kerana tidak ada akta khas, semua orang tidak tahu. Itu pertama. Kedua, SPRM perlu diperkasakan dan diletakkan di bawah institusi parlimen ataupun directly under di monarki, under di royalty, tidak lagi di bawah pejabat Perdana Menteri, kerana mungkin ada unsur campur tangan daripada segi lantikan, daripada segi naik banyak jalan boleh buatlah kalau diletakkan di bawah institusi politik. Itu kedua. Ketiga, kita juga ingin pastikan bahawa dana politik, contohnya daripada segi kita agihkan dana parlimen, ADUN, perlu adil. Kalau kerajaan dapat 500,000, bakal dapat 500,000. Kenapa ini penting? YB, saya celah kat situ sikit. Tadi disebut SPRM perlu diperkasakan. Dan kita tahu untuk perkasakan SPRM perlu pindah perlembagaan supaya KP-nya seperti disebutkan oleh Tan Sri Abu Kasim, tidak boleh ditendang terajang sebegitu saja oleh Perdana Menteri bila dia ambil alih kuasa seperti mana yang berlaku. Tapi apakah usaha PH sebelum seingat UIB untuk pindah perlembagaan itu yang memerlukan tutut, sedangkan apabila nak pindah undi 18 dia boleh je dibuat. So soal kat sini, how? That's why to be honest, Doctor, perlu ada keberanian politik.
Ya, Itu bagi diri saya soalannya. pun Kenapa untuk 2 tahun itu tidak dibuat? kena lakukan. Bagi diri saya untuk pujuk kabinet untuk persetujui undi 18 memakan masa setahun. Ya, nak dapat akta pembiayaan politik lama berunding dengan semua parti. Akhirnya kita berjaya, patut dibentangkan pada Mac. Saya setuju, sepatutnya kita lebih cepat dan saya berharap perkara ini akan dipercepatkan. Sebab tu apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin berkata bahawa dia akan bawa pindaan perlembagaan untuk proses lantikan KP aspiran itu dilakukan lebih telus. Saya merupakan salah seorang ahli parlimen pertama di kerusi pembangkang yang bersetuju dan saya akan sokong, dan kalau ada ahli parlimen pembangkang yang tidak menyokong, jelas mereka takut berkenaan sesuatu. Sebab tu saya rasa dalam banyak bab lagi yang boleh kita buat, ada dasar-dasar yang agak spesifik. Ada yang kita berjaya buat, ada yang belum kita berjaya buat. Ia perlu merentasi fahaman politik kerana selagi tidak ada reset, there's no reset, selagi itulah masalah-masalah yang sama akan berterusan. Baik, terima kasih YB. Saya nak kembali kepada Datuk Asraf. Saya tahu Datuk macam tak apa-apa hati. Memang saya setuju, ada banyak cara. Saya tanya soalan. Soalan seterusnya ada kaitan dengan yang Datuk nak cakap ni, iaitu bagaimana kita nak lahirkan, kita ni majoriti masyarakat Islam nak lahirkan seperti Angela Merkel tu, yang bila ditanya kenapa kamu ada pakai baju yang sama, dia kata saya bukan model. Kenapa kamu basuh sendiri baju dan sebagainya, itu pemimpin negara. Tapi di negara kita tidak berlaku seperti itu. Bahkan kita lihat pemimpin politik bangga memperagakan di mesyuarat Exco Pemuda. Kalau yang bagi Datuk perhatikan, kita akan tengok Exco Pemuda turun dengan Range Rover, turun dengan Porsche. So kepada masyarakat, kalau nilainya digambarkan begitu, sebab kita ada forum mengenai ini, kita cakap di mana UMNO telah transform daripada sukarelawan kepada parti yang sekarang ni di-hijack oleh golongan kontraktor, jadi komersial sebagai keutamaan. Kepada rakyat, bagaimana kita nak bagi tahu kita ni akan berusaha untuk wujudkan masyarakat yang ada akhlak, ada etika, supaya tidak lahir masyarakat yang begitu korup dalam konteks yang Datuk nak sebut tadi tu. Apa aspek pendidikan yang boleh Datuk jelaskan lagi yang dapat mencukir nilai-nilai ini? Ya, pertama sekali saya perlu perbetulkanlah. Saya tak pernah tengok esko-esko saya pakai Porsche. Dan ini persepsi kadang-kadang kita tak boleh hanya bercakap Come on lah Datuk, semua orang tahu US is millionaire. Ya. Tak Tanpa millionaire tak akan menang je. Datuk namakan saya seorang yang bukan millionaire dalam Exco UMNO. Dan saya menang bukan kerana uang, saya menang bukan kerana duit, dan saya tidak, prinsip saya jelas. Saya pernah kalah kerana wang dan saya menang di saat UMNO tidak ada apa-apa dan saya tidak ada apa-apa untuk ditawarkan. Saya selalu kata saya pernah menjadi penasihat syariah, menentukan halal haram produk di, takkanlah saya tergamak untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip saya. Jadi tak boleh Dr. Asri memberikan suatu kenyataan yang boleh membentuk satu persepsi fitnah. Ini bukan kenyataan. Banyak kajian akademik menunjukkan sedemikian tu. Saya sendiri buat kajian telah lama dulu. Ketua-ketua bahagian UMNO saya telah tulis sebahagian besarnya 99% is a millionaire. Sebagai ahli kembali kepada persoalan kita, bagaimana nak lahirkan seperti Angela Merkel tu tadi tu. Dr. Asri tak boleh begitu. Kita sebagai ahli akademik kita harus bercakap berasaskan. Saya pengkaji politik lah tu. Saya cakap fakta. Fakta dia bagaimana? Fakta dia tak. Saya bukan menang kerana saya kajian saya menunjukkan ketua-ketua bahagian UMNO 99% ialah millionaire. 99%? Yes. Kajian saya tahun 2002, Datuk boleh cari dah tengok. Okay, we settle on that. Ini isunya sekarang, Datuk kata soal pendidikan tadi. Pendidikan yang bagaimana saya tanya supaya pemimpin kita ni lahir seperti ada integriti. So kita bagi saya prinsip yang jelas dalam Islam pun dia bermula dengan diri kita dan keluarga kita, masyarakat, barulah negara. Kita jangan hanya menuding jari kepada pemimpin atas saja. Sebab itulah kata Sayyidina Ali, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu, begitulah kamu dipimpin. Pemimpin kamu adalah bercorak siapa yang dipimpin. Sebab itu dalam konteks ini saya
bukan saya nak mengatakan bahawa kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, tetapi kita mendamparkan kesempurnaan. Kita nak mengharapkan supaya apa yang kita nak, negara yang makmur tetapi dalam konteks integritinya tinggi, akhlaknya tinggi, budayanya hebat, orang boleh hormat kita kerana kita berdisiplin yang tinggi. Tetapi semua itu tidak datang secara overnight, dia tidak datang secara bergolek. Dia melalui proses. Proses ini dia memakan masa yang panjang. Sebab itulah kita harus bermula di mana-mana, dan kita bukan bermula daripada zero. Kita sudah ada sistem pendidikan moral kita, agama kita ada. Cuma bagaimanakah pendidikan agama kita yang diajar di sekolah itu benar-benar menyantuni untuk masuk ke dalam jiwa anak-anak kita, bukan sekadar belajar untuk semayang dari segi kaedah semayang ataupun metodologi semayang, tetapi rohnya, apakah semayang itu dapat mendisiplinkan kita sebagai umat Islam yang benar-benar menolak perkara-perkara yang boleh membobrokkan akhlak kita, merosakkan nilai kita. Itu contohnya dari konteks pendidikan. Sebab itulah kita harus melihat semua aspek. Saya bercakap tadi hanya dalam konteks kesedaran yang terlahir daripada pendidikan. Tetapi kita pada masa yang sama, penguatkuasaan. Saya setuju dengan soal imbang, check and balance, imbang tara tadi. Sebab itulah kalau kita lihat pun, Eropah, negara-negara yang kita anggap sebagai negara maju, mereka ini bukannya negara sempurna. Contohnya bagaimana isu corporate social responsibility, tanggungjawab sosial korporat, ataupun dipanggil sebagai ethical economics ataupun ethical investment, ethical banking umpamanya. Semua ini lahir setelah berlakunya insiden-insiden korupsi yang besar. Contohnya, pernah satu ketika negara Amerika Syarikat berhadapan dengan isu korupsi syarikat konglomerat yang besar, Enron, sehingga dia terkait dengan syarikat-syarikat lain, firma-firma lain seperti Audit, Arthur Andersen, sampai bungkus, sampai terus tutup. Kenapa? Kerana masalah integriti, sanggup untuk shred dokumen-dokumen yang menjadi bahan bukti kepada Enron, sebuah syarikat. Kalau kita lihat, bila jatuhnya sebuah syarikat besar seperti Enron, Arthur Andersen, barulah isu seperti ethical investment itu timbul, isu seperti corporate governance, tadbir urus yang baik itu timbul. Jadi semua ini adalah proses yang akan kita lalui juga. Cuma bukan saat untuk kita hanya pandai menuding jari. Oh, ini salah orang ni, ini salah orang tu. Kita akhirnya kena tanya diri kita sendiri. Apakah kita bermula daripada di rumah kita sebagai ketua keluarga? Bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita? Di sekolah, pendidikan apa yang kita. Datuk Dr. Ashraf cadangkan tadi ialah pendidikan individu. Okey, kita faham. Ya. Bagaimana Doktor, pendapat YB Said? Ya, Ya. Saya ada dua perkara yang saya nak tambah. Saya rasa sekarang ni kebanyakan pimpinan yang berkuasa, mana-mana yang berkuasa lihat wang adalah jalan yang terbaik ataupun boleh membantu untuk kemenangan yang berterusan. Ya, saya beri contohlah. Dua perkara. Sekarang kerana kita belum ada lagi Political Funding Act ataupun Akta Pembiayaan Politik, bagaimana seseorang itu ingin menempuhi pilihan raya dan bagaimana dia boleh meraih dana. Kadang-kadang dia pergi jumpa kontraktor, kalau dalam kerajaan, saya berikan kamu tender, tetapi 10% daripada dana tender tersebut kamu berikan kepada saya dan alasan yang guna pakai, saya akan gunakan untuk saya, tetapi untuk pilihan raya. Dan kadang-kadang ia bukan saja pilihan raya umum, tetapi pilihan raya parti juga. Saya boleh katakan ini kerana saya dipertanggungjawabkan oleh Majlis Presiden PH untuk ketengahkan Political Funding Act, PFA. Kalau undi 18, maka masa setahun, PFA ni lagilah 2 tahun. Berunding, ulang alik. Saya berjumpa dengan Tan Sri Abu Kasim, jumpa dengan Latifah Koya. Cari jalan. Saya beri contoh lah, Tok. Tanya mana-mana parti politik sekarang, bila masuk pemilihan parti, berapa dana yang akan mereka belanjakan? Khususnya kalau mereka berada dalam kerajaan. Bertanding sebagai presiden parti, timbalan presiden parti, berapa dana yang perlu dikeluarkan dan bagaimana mereka boleh raih dana. Saya ingat bila saya tanyakan soalan ni, saya tak nak quote lah, tapi bila saya jumpa pihak SPRM, saya jumpa pihak JICC. Dia kata sampai ke satu tahap, tradisinya adalah ambil duit berkontraktor, menteri berikan kontrak, 10% ambil, bawa beg hitam, pergi agihkan kepada bahagian-bahagian untuk menyokong. Dan itu reality. So persoalannya, masalah itu ada, bagaimana kita nak selesaikan. Saya tak nak bicarakan soal lepas. Yang lepas-lepas, to move forward, saya carakan dua perkara.
Petana perlu cepat-cepat implementasikan Political Funding Act supaya kita tahu bagaimana kita nak ada undang-undang yang khusus berkenaan pilihan raya umum dan juga pilihan raya parti. Tengok di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, Barack Obama bila bertanding sebagai presiden, dia fundraise 800 juta US dollar. Bernie Sanders ni seperti calon bagi Demokrat, belum masuk presidential campaign. Calon saja, dia fundraise 250 juta US dollar, 1 bilion ringgit. Tapi kenapa orang tak marah? Kerana ada undang-undang khas. Kena tahu pembelanjaan dia pergi mana. Orang akan tahu kalau ada korporat besar yang berikan 1 juta ringgit, orang boleh tahu, oh ini korporat besar berikan. So itu pertama. Yang kedua saya nak kongsikan, saya rasa jalan terbaik. Sebab kadang-kadang kita boleh ada pemimpin yang masuk politik atau dalam penjawat awam, masuk dengan hati yang baik, nilai yang baik. Tetapi kalau institusi itu tidak kuat, sedikit demi sedikit bila dilihat orang tepinya buat, tanpa institusi yang kuat, orang baik boleh jadi orang yang tidak begitu baik. Sebab tu tadi contoh doktor kata, mungkin orang tu masuk politik, jumlah wang aset dia hanya contoh 500,000. Selepas 5 tahun, jumlah aset dia 50 juta. Tak masuk akal. Sebab itu, jalan terbaik adalah untuk kurangkan pemusatan kuasa kepada mana-mana penggumpal undang-undang, KSU ke, menteri ke. Perlu ada sistem yang sangat adil, yang telus, ada simak imbang yang sangat jelas. Saya beri contoh lah. Sebab itu, kita adakan proses tender terbuka. Pada masa yang sama, kita tidak benarkan ya mana-mana menteri, timbalan menteri, sedikit je. Saya kena tunjuk supaya ada dia punya logika. Saya tahu. Kita ada banyak sistem yang kita boleh buat. Sistem bukan masalah, YB. Kita boleh buat pelbagai. Kita boleh ambil contoh di mana-mana dunia. Kita berdepan dengan masalah, manusia ni tahu how to play around with the system. So persoalan saya, macam mana nak lahirkan manusia yang ada akhlak tu tadi, tidak manipulate the system. Itu persoalannya. Bagaimana? Tadi kita dah dengar daripada Dr. Ashraf, panjang dia ceritakan untuk menerap nilai-nilai yang baik setuju daripada awal. Saya setuju dengan setuju. Dr. Ashraf 100%. Cuma saya kena tambah sedikit. Saya rasa apa doktor katakan sama apa yang Dr. Mahdi beritahu saya. Sadiq, there's no problem the system, the problem is with the leader. Di sini saya berbeza pendapat kerana Datuk, saya jumpa banyak pemimpin-pemimpin muda atau yang dah lama tapi baru masuk politik, dia baik. Tapi kerana bila dia masuk survival politik, dia nak bertanding pilihan raya parti perlukan duit, pilihan raya umum perlukan duit. Di situlah dia terpaksa jumpa crony capitalism, cari ambil ni, ambil itu. Sebab itu jalan terbaik, correct the system once and for all. Kalau lihat negara-negara maju yang berjaya memerangi rasuah berhabis-habisan, walaupun pemimpin politik boleh bertukar setiap tahun 2-3 kali. Australia, Perdana Menteri dia tukar 2 tahun 3 kali. Tapi civil service dia jalan. Negaranya jalan, ekonomi berkembang biasa. Saya rasa, kalau gabungkan apa Dr. Ashraf katakan, nilai-nilai terapkan daripada awal, daripada muda, dan gabungkan sekali dengan institusi semak imbang yang kuat, insyaAllah kita akan berjaya langkah ke depan dengan lebih baik. Baik. Saya nak pindah kepada soal affirmative action. Kita ada wacana sebelum ni, terutama dalam zaman PH, berkenaan dengan nak reform institusi. Dan kita tahu di negara kita ni ada dua konsep majoriti. Satu majoriti yang menguasai politik, tetapi minoriti dari segi penguasaan ekonomi. Yang kedua, kita ada minoriti yang menguasai ekonomi. Dari segi politiknya mereka kecil. Sebab itu senarai ke 10 orang kaya di Malaysia ni, hanya 1-2 orang je Melayu. Tetapi wacana di Malaysia ni, akhir-akhir ni, di zaman institutional reform dan sebagainya, sehingga ditubuh ERC, Electoral Reform Committee, ialah untuk samakan yang ada majoriti tu tadi, sebab dituduh dia kata sistem pilihan raya ni bukan satu undi satu orang, kan? Dan ada dicadangkan supaya proportional system dibuat atau PR. Soalnya ialah kenapa wacana tentang majoriti yang menguasai wealth tu tadi yang tidak bersedia untuk kongsi bersama masyarakat yang lain, tetapi nak pecahkan penguasaan majoriti dari segi politik itu tadi. Bagaimana YB dan Datuk lihat perkara ini? Doktor, kalau saya rasa kena pecah dua. Ada satu penguasaan ekonomi, kedua penguasaan politik. Pasal ekonomi ni, kalau kita tahu ada masalah dari segi pengagihan kekayaan negara, kita adakan dasar-dasar yang lebih ada sebagai contoh yang saya dah ketengahkan beberapa kali. Sebelum ni saya diperlekehkan bila bangkitkan di parlimen. Sekarang orang baru sedar. Contohnya,
windfall tax kepada syarikat-syarikat glove-glove yang besar, di mana pada tempoh masa setahun setengah ni mereka mendapat penambahan pendapatan yang teramat lumayan, 700%, 7,000%, tetapi tidak ada cukai luar biasa yang diletakkan atas mereka. Tetapi bagi industri sawit, kita kenakan. Kita kenakan kalau lebih RM2,500 kita akan kenakan. Kenapa kita tidak ada keberanian sebagai kerajaan untuk mengenakan cukai-cukai baru kepada tauke-tauke besar ini? Kenapa kita takut kepada mereka? Itu satu. Kedua, contohnya capital gains tax. Kalau doktor tahu, sekarang ni kalau jadi cikgu contohnya, atau orang yang gaji dalam RM3,500-4,000 tetap kena bayar cukai pendapatan. Tetapi kalau seseorang itu main saham, sehari sebulan boleh dapat RM100,000, ada dapat jutaan ringgit, tidak kena cukai langsung. Kenapa takut? Inheritance tax, kalau seseorang itu mewarisi harta berbilion ringgit. Tadi Datuk kata, contoh 10 orang terkaya adalah orang ini. Tetapi dia takkan tamat kerana apabila mereka meninggalkan dunia pun, keluarga mereka akan mewarisi, and that inheritance will continue puluhan tahun yang akan datang. Kenapa kita tidak ada keberanian moral untuk berdepan dengan golongan ini? Saya rasa dia berkaitan dengan jawapan saya sebentar tadi. Crony capitalism, selagi mereka kekal berkuasa, sesiapa pun dalam kerajaan, parti mana pun dalam kerajaan, mereka perlukan dana-dana ini, akhirnya mereka akan terus berkuasa tidak kira mana parti pun yang menang. Sebab itu kita perlu menstrukturkan semula ekonomi dan politik negara. We target it, new policies, new way forward. Baik, terima kasih. Saya nak ke arah Dato' Ashraf. Silakan, soalan yang sama. Kalau boleh dalam 3 minit, kita dah makin kesudukan masa. Sadik ini saya pernah menulis 3 tahun lepas. Sebab prinsip yang saya selalu antara perkara yang Islam tekankan, bahkan disebut dalam suratul Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kekayaan itu tidak harus berlegas sekitar orang-orang tertentu di kalangan kamu sahaja. Sebab itulah kalau kita melihat bagaimana Islam mengajar pemerintah untuk menangani isu ini, dia bukannya bersifat statik, sebab itulah daripada satu zaman ke satu zaman dia berubah-ubah. Begitu juga bila ada penentangan terhadap cukai-cukai baru. Saya pernah menulis benda ini 3 tahun lepas berkenaan dengan cukai-cukai yang perlu kita perkenalkan bagi rebalance balik soal ketidakadilan dalam kita mengenakan, seolah-olah mengenakan charge kepada rakyat yang tidak seiring dengan pendapatan mereka dan juga latar mereka. Macam tadi saya cakap tadi betul. Soal windfall tax, capital gain tax, ini perkara-perkara yang memang kalau kita melihat daripada kerangka ideologi kapitalisme, ia tidak popular. Kerana ideologi kapitalisme yang diperkenalkan Barat memang sifatnya memperkayakan yang sedikit, kerana yang kaya akan menjadi lebih kaya. Kerana sistem itu membenarkan, kerana ideologi konstruk dia adalah berasaskan kepada pemilikan capital yang besar. Tetapi sebab itu saya katakan, kalau tanya saya apa ideologi yang harus menjadi suatu perkara yang mendasari sistem ekonomi negara kita hari ini, kita bukannya kapitalis totok ataupun sosiologi totok. Kita kena melihat dalam konteks realiti negara kita, kerana kita lebih memahami rakyat kita bagaimana, berbilang kaumnya bagaimana, siapakah di kalangan kaum-kaum ini yang ketinggalan, tidak kira Melayu ke Cina ke India ke Ipan ke dan sebagainya. Sebab apa mereka ketinggalan, atau sebab latar mereka, sebab pendidikan ke, sosio budaya yang berbeza ke, ini semua akan terkait rapat dengan polisi-polisi yang harus diperkenalkan oleh kerajaan dalam membentuk sistem itu. Sebab itulah political will ni penting, tetapi political will itu kena datang dengan satu kesedaran yang di luar kerangka political tradisional, yang tidak melihat warna kepartian semata-mata sebagai satu kayu ukur untuk kita terus mengekalkan kuasa. Kalau itu yang dijadikan asas, sebab itulah akhirnya kita terheret kepada budaya perpolitikan kroni kapitalisme yang menjadi satu akar umbi kepada bukan saja UMNO tetapi semua parti. Saya rasa saya juga mempunyai pengalaman berada dalam TBM. Mungkin juga salah satu faktor kenapa saya melihat sebagai orang luar, dia menubuhkan satu parti baru kerana nak membawa idealisme anak muda yang fresh, yang baru. Yang bagi saya, why not? There's no harm to try. Dan saya amat alu-alukan kerana ini suatu sistem demokrasi. Tetapi inilah satu perkara yang kita harus lonjakkan ke hadapan supaya akhirnya anak-anak muda pada masa akan datang yang memimpin negara, dia tidak lagi
meletakkan ideologi itu sebagai satu barrier untuk dia berhubung dan berinteraksi. Kerana akhirnya kita harus menubuhkan membangunkan negara dengan suatu perkara yang kita adanya aktif partisipasi yang bersifat engagement secara meluas yang melibatkan jelas tu Datuk. Saya nak pindah kepada soalan terakhir sebab kita ada lebih kurang 3 atau 4 minit lagi. Ini berkaitan dengan fungsi lah dan juga cara pengukuran. Kalau kita lihat kedua-dua YB dan juga Datuk Doktor, kita lihat approach sekarang ni mendekati masyarakat, memberi goodies dan sebagainya. Datuk sendiri di Pasir Putih sebelum 2008, 2016 lagi banyak kali turun, terlihat berjumpa orang, beri sejadah, beri macam-macam lah, sadir, beras segala bagai kan. Persoalannya adakah ini YB Syed sendiri pun kan, zaman sekarang ni turun bagi laptop ke apa. Persoalannya adakah ini amalan untuk wakil rakyat di dalam sistem ala Westminster? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ukuran prestasi atau performance pemimpin ni kepada pendapat anda semua? Sebab kalau kita lihat pengurus teater, kejayaan dia kita lihat apabila jalan cerita bagus, persembahan bagus, lightning bagus, keseluruhan cerita tu orang puas hati dan sebagainya. Kalau bagi seorang pengurus orkestra, penonton akan berpuas hati sekiranya mereka mendengar alunan muzik yang bagus, synchronize muzik yang bagus, lagu yang dipilih bagus, selepas keluar dari konsert tu mereka puas hati. Ukurannya berjayalah kepada orkestra, pengurus orkestra tu tadi. Bagi seorang pemimpin politik, dalam konteks pengurus teater dan pengurus orkestra tu tadi, sebab kita tahu politik ni ialah kolektifnya aktiviti, bukannya single performance. Apa ukuran yang terbaik untuk dipakai? Dua soalan tadi saya kira untuk final round kita. Saya persilakan dengan YB Saddiq. Ya, saya jawab soalan yang kedua dulu. Saya rasa garis ukur yang terbaik adalah apabila kita dapat membangunkan negara bukan sekadar menang pada pilihan raya sahaja. Sebab kadang-kadang perkara yang kita lakukan itu mungkin tidak dapat dirasai sekarang, tetapi dasar yang dibawa itu mungkin memberikan impak 5-10 tahun yang akan datang. Kerana saya rasa selepas pilihan raya yang lepas, tidak akan ada mana-mana parti politik yang boleh mendominasi, berkuasa sampai bila-bila. Perubahan kerajaan itu akan sentiasa berlaku dan kuasa itu telah pun dipulangkan semula kepada rakyat, tidak ada pemusatan kuasa kepada satu pihak saja, dan saya rasa itu perkara sangat baik. Sebab itu kalau kita nak ikut garis ukur kita bukan kita menang majoriti besar, banyak kerusi. Kalau di MUA saya menang majoriti 20,000 pengundi, bukan. Tetapi berapa orang kita berjaya tolong, berapa banyak pekerjaan berjaya kita cipta, GDP berapa, penambahan pendapatan berapa. Itu saya rasa garis ukur yang terbaik. Untuk menjawab soal fokus politik sekarang, saya rasa perlu dibahagikan berdua. Satu politik khidmat, satu politik dasar. Sebab itu bagi diri saya dah tak nak melibatkan diri lagi dengan politik pencaturan kuasa, politik gaduh-gaduh di antara pemimpin-pemimpin lama ni. Dia nak gaduh lah. Saya rasa fokus sekarang adalah contoh politik khidmat. Kalau saya tak boleh tolong di peringkat kebangsaan, at least dekat MUA. MUA ada 500 keluarga berpendapatan rendah, RM1,500 ke bawah, tetapi ada banyak anak-anak yang masuk ke universiti. Saya tolong berikan laptop, fundraise. Walaupun peruntukan tak ada, ditolak, cari jalan juga. So, politik khidmat tu sangat penting di Malaysia. Sebab itu kalau contoh di US, UK, ahli parlimen ni bukannya welfare officer. Dia fokus di parlimen saja, tidak turun padang pun orang tak akan kutuk. Tapi di Malaysia dia lain, politik khidmat itu sangat penting. Tetapi politik khidmat itu perlu disertakan sekali dengan politik dasar. Ini contoh. Bila saya kata, contoh apabila kita lihat, banyaklah pergerakan pemuda UMNO, apabila kita lihat pimpinan muda PH, muda semua sama menyuarakan isu-isu dasar. Okey, kita perlu ada dasar baru untuk pastikan laptop diberikan kepada keluarga miskin. Kita perlu ada dasar baru di mana KWSP boleh dikeluarkan secepat mungkin. Dasar baru, lanjutan moratorium automatik. Saya rasa kalau khususnya ahli politik muda fokus kepada dua jenis politik ni, politik khidmat dengan politik dasar ni, saya rasa insya-Allah kita dapat membuka sinaran yang baru. Kita boleh merentasi fahaman politik. Kalau contoh Dr. Ashraf turun ke Padang, I can join you sir, tidak ada masalah. Kalau menyuarakan isu-isu rakyat, boleh join sekali, tidak ada masalah kerana dia perlu merentasi fahaman politik. Kalau tengok sekarang, the fact that Ustaz ABU adalah idola semua rakyat Malaysia menunjukkan bahawa kegagalan
pemimpin politik termasuk diri saya untuk berkhidmat kepada rakyat. Kerana akhirnya politik khidmat itu kita fokus menyelesaikan isu rakyat harus diberikan keutamaan, bukan politik perebutan kuasa semata-mata. YB, kalau YB duduk luar bandar tak apalah. Kalau YB duduk di kerusi Bangi, ada 150,000 pengundi, khidmat macam mana YB nak bagi? Itu bukankah akan mengundang korupsi nanti? Itu yang bab saya kata, ini ada berkaitan dengan fundamental political reform di mana kawasan saya contoh 50,000. Saya kata pindah itu kepada isu lagi panjang. Datuk. Sekian, terima kasih YB Sadiq. Datuk, Itu saya rasa apa YB Sadiq sebutkan itu adalah gambaran realiti politik dan demografi landscape politik di Malaysia. Mau tidak mau wakil rakyat dan ahli parlimen khususnya dan ADUN secara keseluruhannya apabila mereka dipilih oleh rakyat, mau tak mau dia bukan hanya berperanan di parlimen untuk membincangkan soal-soal dasar, polisi, undang-undang baru ataupun apa juga perkara yang berkaitan dengan untuk nasib rakyat dalam konteks perundangan dan sebagainya. Tetapi dia harus juga sentiasa bersama dengan rakyat. Rakyat nak tahu apakah sumbangan dia kepada rakyat. Dalam konteks kami di Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sebab itulah kita sendiri pun mempunyai pendirian yang sama seperti mana Tuan Syed Saddiq. Kita tidak mahu terjebak dalam perpolitikan yang menyebabkan rakyat rasa mual dan cemuh dengan orang politik yang tak habis-habis soal percaturan kuasa. Sebab itulah kita letak dua fokus utama dalam konteks rakyat sedang susah ni. Pertama, saya letakkan hashtag pemuda juru bicara rakyat. Kita kena menjadi orang yang menyuarakan suara hati rakyat. Dhamir rakyat berkenaan dengan perut mereka, berkenaan dengan masa depan mereka, berkenaan dengan kepayahan mereka. Perlu ada pihak yang menyuarakan. Sama ada kita menyuarakan melalui media sosial, hantar memorandum, buatlah apa cara sekalipun, asalkan mesej itu sampai kepada telinga dan perhatian pihak penguasa. Kita gunalah pendekatan apa sekalipun. Kalau perlu kita buat kerjasamalah dengan semua pihak. Kerana yang paling penting, bukan kita nak mendabik dada siapa akan jadi hero. Sebab yang paling penting, akhirnya manfaat itu dapat kepada siapa? Kepada rakyat. Hari ini rakyat sedang susah. Rakyat sedang menderita. Jangan adalah satu pembohongan dan orang itu seolah-olah mati rasa sekiranya dia menafikan realiti rakyat sedang berhadapan dengan suasana yang begitu mengancam kehidupannya. Memikirkan apakah di atas meja masih lagi ada makanan untuk dihidangkan kepada anak-anak. Ini perkara yang benar-benar berlaku dalam suasana pandemik yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada kita membicarakan soal kepentingan rakyat, kita di Peringkat Pergerakan Pemuda, kita buat perkara yang kedua ialah pemuda bantu rakyat. Kita kena turun bantu rakyat. Bantu rakyat bukan hanya sifatnya konvensional, hanya bagi beras saja, bagi sardin. Apa yang rakyat perlukan yang boleh kita komplement apa yang ada dan disediakan oleh kerajaan. Contohnya hari ini, kita nak berhadapan dengan SPM. Rakyat takut. Macam mana anak-anak dia? Selamat ke di dewan sekolah? Selamat ke di kantin? Apakah tidak ada virus? Datuk, let me stop you there. Kalau itu rangka yang Datuk katakan. Ini contohnya saya Sri, kejap. Dan saya bagi Datuk jelaskan. Saya nak tambah. Datuk. Apa saja contohnya? Saya nak tambah penjelasan, nak minta Datuk jelaskan. Kalau itu rangkanya, maknanya keseluruhan sistem government itu tidak berjalan. Jabatan Kebajikan masyarakatnya, pendidikannya, sehingga kan memerlukan ahli politik dalam segala-gala benda. Dr. Sri, mana ada sebuah negara yang mana keberkesanan penyampaian ataupun keberkesanan pentadbiran hanya bergantung kepada kerajaan secara mutlak. Kita tahu itu peranan NGO biasa lakukan. Kalau parti politik nak mengambil alih peranan itu, Datuk, baik jadi NGO saja. Sebab alam Westminster ini, kita kalau Datuk yang jadi kerajaan, buatlah polisi supaya program-program services itu sampai kepada masyarakat. Society ada peranan dia. Parti-parti politik seperti dalam konteks Malaysia, dia parti politik, civil society, dia mesti complement each other untuk membantu juga rakyat dan juga kerajaan. Kerana kerajaan pun ada keterbatasan. Contohnya,
kita tengok bagaimana keberkesanan JKM memainkan peranan. Kalau mengharapkan kaki tangan JKM saja, saya percaya takkan mungkin mereka dapat capai. Kita jelas tu. Yang isu kedua tu ukuran ni. Tetapi kalau kita isu kedua. parti yang ada cawangan, kan? Orang muda, parti PKR, parti PH, parti UMNO, semua memainkan peranan bersama sebagai satu ejen yang kita boleh mendekati rakyat. Jadi tidak adalah masalah keciciran. Masalah kita hari ini apabila kita bekerja secara silo. Masing-masing seolah-olah nak menjadi hero di dalam ataupun di dalam ruang lingkup kita saja. Yang ini yang keluar dia. Kalau itu formulanya, Datuk dah jadi wakil rakyat ahli parlimen sekarang. Sebab Datuk sentiasa berada di Pasir Putih, saya tahu. Saya sekarang, Datuk, isu keduanya, Datuk. Apa ukuran kejayaan seorang ahli pemimpin politik? Sorry? Apa isu kedua? Apa ukuran pada Datuk kejayaan seseorang pemimpin? Kalau saya kata pengarah teater tadi, pengarah orkestra tadi, dalam konteks ahli politik, pemimpin politik, apa ukuran yang Datuk pakai? Ukuran bagi saya mudah aja. Kalau akhirnya kita dapat lihat apa yang kita buat, agenda yang kita gerakkan itu, akhirnya rakyat dapat manfaat, polisi berubah kerana akhirnya rakyat dapat manfaat, bagi saya itu pun satu kejayaan walaupun tak perlu kita war-warkan, tapi itu pun satu kesyukuran. Saya semalam, saya masukkan dalam post Facebook saya kerana apa? Saya nak supaya rakan-rakan pemuda saya yang bekerja kuat ini, dia rasa dihargai hanya dengan satu message terima kasih daripada mereka yang kita bantu. Itu sudah cukup. Kita tak perlukan hanya sekadar wang ringgit sebagai imbuhan ataupun ukuran untuk kejayaan kita. Tetapi bagi kami di peringkat orang-orang politik, saya rasa saya Sadiq juga bersetuju. Kalau kita melihat wajah orang yang kita bantu itu dan dia dapat manfaat, dia tunjukkan kegembiraannya, air mata setitik yang mengalir, itu pun sudah cukup untuk menjadikan imbuhan sehingga 1 bulan atau setahun dalam ingatan kita. Kerana itulah sebenarnya ukuran yang paling terindah apabila kita berada dalam dunia politik yang mana sifatnya khidmat bakti kepada masyarakat dan rakyat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada dua-dua panel jemputan kita, YB Syed Saddiq, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Saya harap penonton semua jelas tentang hala tuju dan idea pemikiran khususnya yang kita congkir menerusi rancangan buah bicara ini, yang banyak berkisar berkenaan aspek distributif politik, beraspek tata kelola atau governance, dan sebenarnya banyak lagi isu, terutama di tahun 2021 ni kita menyambut ulang tahun ke-50 affirmative action ataupun DEB, tetapi tidak memandangkan masa tidak mengizinkan, kita tidak sempat untuk mengatakan dengan lebih lanjut, tetapi saya harap insya-Allah di lain ketika dan peluang barangkali kita boleh lagi bertemu. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon ribuan kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya yang tidak saya sengajakan. Akhir sekali saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih YB dan terima kasih Datuk Dr. Ashraf. Sekian dulu untuk materi. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih Doktor. InsyaAllah jumpa nanti.